إلى حضرته صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون ما أحسنه. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan izinnya malam ni dapat sama-sama kita sambung bacaan kitab Bidayatul Hidayah. Pada pertemuan yang lalu kita telah pun bincang tentang maksiat, bahawa maksiat itu terbahagi kepada dua. Satu, maksiat yang zahir. Yang kedua, maksiat batin. Maksiat zahir ni maksiat yang dilakukan oleh anggota yang zahir. Anggota zahir ada 7: mata, telinga, mulut, termasuk mulut, lidah, tangan, kaki, perut dan kemaluan. Telah pun dibincang panjang oleh Imam Ghazali. Kemudian malam ni di ujung tu yang daripada, kalau Rumi daripada muka surat 133 sampai 136 tu rumusan. Maksudnya ke-6 ke-7 anggota tu kita kena jaga supaya jangan dia buat maksiat. Kalau anggota tu buat maksiat, berarti dia telah khianat dengan apa yang Allah kurniakan anggota tadi. InsyaAllah malam ni kita tengok kalau yang Rumi 137 fasal kedua. Jawi kenjak sikit. Fasal kedua, cara-cara meninggalkan maksiat batin. Setelah dibincang maksiat zahir, kemudian maksiat batin. Dan Imam Ghazali bukan sekadar menyebut, bahkan dia bagi tip, bagi cara macam mana kita nak tinggal maksiat yang batin ini. Maksud maksiat batin ialah maksiat hati. Hati kita tu batin. Hati ni macam-macam penyakit. Jadi ilmu ni wajib kita mengaji, pasal kita semua ada hati, kecuali orang tu tak ada hati. Bila tak ada hati, dia tak wajib mengaji dah ilmu ni. Jadi kita ada hati, wajib mengaji. Ini fardu ain, bukan fardu kifayah. Ketahuilah bahawasanya sifat yang tercela yang ada di dalam hati itu banyak sekali. Kalau dia nak senarai puluhan sifat. Sifat yang tercela ataupun bahasa Arab panggil sifat mazmumah tu banyak. Dan menyucikan hati daripada kekotoran itu berhajat kepada usaha yang berterusan. Bila sifat ni kotor, hati tu jadi kotor. Bila kotor, nak kena cuci, kena bersih dia. Bersih ni bukan boleh sekali sembang. Bersih ni kata dia berhajat kepada usaha yang berterusan. Nak kena usaha, nak kena peso, nak kena apa betul sungguh. Dan buat ni bukan boleh sekali dua, kena berkali-kali, berterusan. Usaha yang berterusan.
untuk bersihkan hati ni. Manakala cara mengubatinya pula sangat susah. Dahlah kena buat berterusan, susah pula nak berubat hati ni. Dan telah hilang pula ilmu dan amal yang mesti diikuti untuk membersihkan hati. Dah susah, kemudian kena buat kerja berterusan, ilmu bab ni pun dia makin hilang. Makin hilang, makin orang tak bercakap dah. Pasal apa tak bercakap? Pasal tak ada untung dunia. Ilmu ni bukan ada untung dunia pun, tak ada pulangan. Cuma kita nak untung akhirat, nak kena mengaji, nak kena telaah juga. Kerana orang telah melupakannya dan mereka terlalu sibuk dengan menghimpunkan perhiasan dunia. Manusia dah lupa, termasuk kita lah, kita pun manusia juga. Manusia dah lupa, dia kalut himpun dunia, kalut gaya malam, kalut nak pergi Brazil pula. Siang dengan dunia, malam dengan Brazil, kalut begitu kita. Dan telah Tok Imam tadi pun baca ayat Tok Imam perasan kot nak baca kitab ni. Tok Imam baca ayat tadi, wailul likulli humazatil lumazah allazi jama'a malan wa addadah, yang menghimpunkan harta wa addadah, dan bilang-bilang, bilang kira tolak himpun harta. Hak ni kata Allah, wailun, neraka wail ataupun celaka lah. Termasuk orang yang celaka tu yang menghimpunkan harta dan membilang-bilangkannya dan menganggapkan hartalah satu-satu cara yang dia boleh selesai masalah. Dan telah kami sebutkan segala yang berkenaan dengan masalah ini di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kata Imam Ghazali, dia bincang panjang lebar dalam kitab yang dia tulis Ihya Ulumuddin. Kitab Bidayatul Hidayah ni ringkasan bagi Ihya Ulumuddin. Pada juzuk yang membicarakan al-muhlikat, artinya perkara-perkara yang membawa kepada kebinasaan seseorang, dan pada juzuk yang membicarakan al-munjiat, artinya perkara-perkara yang perlu diikuti untuk mendapatkan keselamatan. Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali bincang ada 40 tajuk, ada 4 juzuk. Juzuk pertama cerita tentang al-ibadat, termasuk akidah, taharah, sembahyang, puasa, zakat, haji, iktikaf, baca Quran, zikir, apa tu. Tu dia masuk al-ibadat. Juzuk yang kedua ada 10 bab, cerita tentang al-adat, apa yang patut kita buat daripada mula-mula nak makan, lepas tu menikah kahwin, lepas tu nak buat kerja, lepas tu nak cari member, nak cari kawan, nak berakhlak macam mana, bincang al-adat. Juzuk yang ketiga al-muhlikat, perkara-perkara yang membawa kepada kebinasaan seseorang, benda-benda yang boleh bagi rosak, riya, ujub, perasaan sombong, apa semua, bangga diri, tidak buruk sangka dengan Allah Ta'ala, tu benda-benda dipanggil muhlikat yang boleh merosakkan satu orang itu. Juzuk yang keempat dia bincang al-munjiat, perkara-perkara yang perlu diikuti untuk mendapatkan keselamatan. Nak bagi selamat bukan kena pakai jaket keselamatan ni untuk naik boat ya, tapi nak bagi selamat dalam perjalanan kita ke akhirat, kena hias sifat-sifat apa? Sabar, syukur, pemurah, rindu dan seterusnya. Jadi 40 bab ni wajib mengaji, dia fardu ain. Tak habis kitab tu pun tak apa, kitab mana pun tak apa. Jadi itulah antara benda-benda yang fardu ain yang wajib kita belajar. Jadi dia sebut di sini apa pakai ringkasan daripada Ihya Ulumuddin. Walaupun demikian, di sini kami cuba untuk menyebutkan 3 perkara daripada sifat hati yang sangat jahat. Dalam banyak-banyak tu, kepala dia ataupun hak besar dia, hak pukai dia, 3 sifat ni. Dia nak cuba sebut hak besar dulu.
iaitu sifat ghalib wujud di kalangan ulama yang ada pada zaman sekarang ini. Sifat ni, kata Imam Ghazali, sifat-sifat yang mazmumah, sifat-sifat yang tercela ni ghalibnya ada pada ulama. Jadi kita yang bukan ulama tak ada. Bukan ulama lagi ulama pun kena juga penyakit ni pada zaman sekarang ini. Sekarang tu dalam konteks dia hari tu berapa ratus tahun dah, 700-800 tahun dah, ulama pun terhinggap dengan penyakit ni. Jadi kita yang bukan ulama bimbang-bimbang, takut-takut ada juga penyakit ni, maka kita kena semak. Tu tujuan dia sebut ni. Bila kita semak, kita tahu kata penyakit, kita kena cari ubat. Kita tak tahu kata penyakit, kita biar. Bila biar tu, dia merepak, dia merayap, dia bertambah-tambah jangkit lagi. Pasal apa dia sebut? Supaya dapat engkau jauhi daripadanya. Kita kenal itu penyakit, itu bahaya, kita elak. Dan merupakan kerana sifat-sifat ini membawa kepada kebinasaan diri dan merupakan punca-punca bagi beberapa sifat yang tercela. Daripada sifat yang dia sebut tadi, 3 ni, daripada 3 tu dia merebak, tambah 2, tambah 3, tambah 4. Semua tu boleh tambah kepada ujung. Asal mula-mula kecil manis, lepas tu dia bertambah, dia pi darah tinggi, lepas tu lah kali pi buah pinggang, lepas tu dia macam-macam lagi. Tu hak penyakit zahir. Penyakit batin gitu juga, mula-mula hasad, lepas tu lepas hasad tu dia cari bomo Melayu. Bomo Melayu kalah juga, cari bomo Siam. Tang mana? Pi lubuk sengkuang. Lubuk sengkuang kat baju hitam, dia tulis besar di luar, di sini ada bomo Siam. Bila pi bomo Siam jadi apa? Syirik. Mula hasad dia, hasad dengki, lepas tu hujung jadi syirik. Tu dia melarat-larat tu. Ujub dia pi ke mana lagi, dia hujungnya sampai kita jadi rosak. Sifat-sifat itu ialah yang pertama hasad, yang kedua riak, dan ketiga ujub. Ni hak pukai. Daripada inilah dia akan berkembang penyakit-penyakit yang lain. Pertama hasad. Hasad ni Melayu kata dengki. Kadang-kadang kita tambah sekali hasad dengki. Orang Melayu dia cakap Arab pun ada. Bukit Jabal Nur, malam Lailatul Qadar. Ni kan bulan puasa ni. Malam dah Lailatul dah, tapi sedap malam Lailatul Qadar. Hasad dengki. Yang kedua riak, yang ketiga ujub. Hasad ni apa? Hasad ni dengki, bercita-cita untuk hilang nikmat yang ada pada orang lain. Ada seorang kawan, dia dapat nikmat. Kita ni kalau boleh nikmat tu Tuhan tak bagi kat dia. Tak bagi kat kita pun tak apa, pergi kat dia jangan bagi. Punya huduh tu. Kat kita kau tak bagi pun tak apa, dekat dia jangan bagi. Nikmat ni apa? Nikmat ni kata ulama boleh jadi ilmu. Dia ni mengaji Masya Allah pandai, ngaji agama pandai, ngaji akademik pandai, mengaji pandai semua. Kita ni minta bagi dia jadi bodoh. Kalau boleh dia bodoh bagus. Yang kedua, nikmat Tuhan bagi khata, buat kerja menjadi, buat sikit-sikit jadi, naik tangan. Dengar kata kalau dia bagi dia jatuh, kalau dia jatuh lega, seronok kita, seronok dengan kejatuhan member kita. Tu hasad. Dan yang ketiga, salah satu nikmat juga, orang kesian, orang jatuh hati kat dia. Dia ni orang berkenan. Jadi bila orang berkenan dengan dia, kita tak seronok. Kalau boleh biar orang tu meluat dengan dia. Tak kenal kita pun tak apa, pergi meluat dengan dia. Itu nama dia hasad. Hasad ni bahaya. InsyaAllah dia akan sebut pada kita apa dia bahaya dan bagaimana kita nak rawat hati kita. Lagi duk ada hasad, habis amalan kita tertolak oleh Allah SWT. Yang kedua, penyakit riak. Riak ni tunjuk, menunjuk daripada ra'a. Nak tunjuk bagi orang tahu kata dia buat. Kalau orang tak tahu dia buat, dia tak seronok. Kalau orang tahu, tu yang menambah seronok. Kalau orang tak tahu, dia pergi habaq. Dan yang ketiga, ujub. Ujub ni perasan. Jadi ni semua iblis cari jalan. Dengan riak tak boleh, dia cari dengan ujub. Ujub ni duduk seorang-seorang.
Dia perasan dia makin malam-malam ni, malam bulan hujung-hujung Syakban dia semayang tahajud. Masya Allah, dia kata, kok darah haid tak ada terang aku. Pasal aku ni bawah sikit pada Abdul Qadir Jilani. Dia main perasan tu. Main perasan tu, ni bahaya. Tambah-tambah tak ada ilmu. Lepas tu dia habaq, dia mimpi tu, dia mimpi ni, syekh tu habaq, syekh ni habaq, esok buat tarikat baru pula. Dia penyakit ujub. Semua ni kita akan mengaji dan kita perhalusi satu-satu supaya terelak bagi diri kita. Hasad, riak dan ujub. Maka bersungguh-sungguhlah engkau dalam membersihkan hatimu daripadanya. Imam Ghazali nasihat kita, termasuk saya yang baca, tuan-tuan yang dengar, benda ni tak boleh buat alai-balai, kena buat dengan bersungguh-sungguh. Kena bersungguh dan berterusan membersihkan hatimu daripadanya. Kerana apabila engkau telah dapat membersihkan hatimu daripadanya, engkau akan dapat mengetahui cara-cara untuk menjauhkan diri daripada sifat-sifat keji yang lain. Kerana hak ni punca. Bila hak punca ni kita boleh bersih, hak lain tu mudah, kita boleh urus dengan baik. Jadi buang hak pukai dulu, hak lain-lain tu kata dia menjadi mudah dalam kerja kita nak bersihkan. Tetapi seandainya engkau tidak mampu menyuci hatimu daripadanya, kita tak mampu, dia bagi dah tip tapi kita tak mampu nak buang, kita tak buat, pimik ubat balik tak makan, balik duk baca ya 3 kali sehari, lagi tengah hari tak atas meja pula baca 3 kali sehari, baca ya tak makan, tak bersih lah, tak baiklah penyakit tu. Begitu juga tip-tip petua-petua untuk nak bagi hilang penyakit ni dia habaq, tapi kita tak mampu buat, atau kita tak mau buat, ataupun kita diganggu supaya kita tak buat. Yang ganggu kita sudah tentulah musuh-musuh kita, tak mampu nak buat, kata dia, maka engkau lebih tidak mampu lagi menghadapi sifat-sifat yang lain. Kalau hak ni kita tak boleh kutir buang, tak boleh buang daripada diri kita, sifat-sifat mazmumah yang lain tak akan mampu. Dan janganlah engkau beranggapan bahawa apabila engkau sudah mempunyai niat yang baik dalam mengaji ilmu, berarti engkau telah selamat daripada segala sesuatu yang berbahaya. Dia tak beringat. Jangan diingat kita boleh main mengaji, ada kitab, tak ada kitab, Tok Guru cakap, kita dengar, kita clear dah. Tak, bukan semudah itu. Jangan anggap kamu boleh selamat sedangkan di hatimu masih bertapak sifat hasad, riak dan ujub. Kalau sekadar minat mengaji dan kita rajin mengaji, jangan ingat kata boleh selamat. Kalau penyakit ni duduk bersarang dalam hati kita, kalau gitu nak kena tengok sungguh-sungguh, nak kena perosah sungguh-sungguh, biar penyakit ni nyah daripada diri kita. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasun muhlikat, syuhum muta' wa hawam muttaba' wa i'jabul mar'i bi nafsih. Artinya ada 3 sifat yang dapat membinasakan seseorang. Ada 3 sifat, sifat ni boleh merosakkan kita. Yang pertama, sifat bakhil yang dipatuhi. Sifat bakhil, bakhil ni kedekut. Sifat tu ada, lepas tu kita ikut hak kedekut tu. Sifat kedekut ni lah mai hasad. Kita baca awal tadi hasad. Hasad ni kita tak mau Tuhan bagi kat dia, kita kedekut hak tu hak Tuhan. Tuhan agih dah, kawan ni sekian, kawan ni sekian. Jadi kita ni kedekut nak kat kita, kita tak bagi kat dia, kita cari jalan bagi dia jatuh.
Itu punca daripada kedekut. Syuhun ni dia atas daripada kedekut. Atas pada kedekut orang panggil apa tu? Atas pada kedekut orang panggil apa? Apa dia? Bahasa lama dia panggil kikir. Kikir ni atas pada kedekut. Kedekut ni hak kita tak mau bagi kat orang. Tu kedekut. Kikir ni hak kita tak mau bagi, hak dia kita nak ambil. Lambat lepas dia kalau dia nak minta kita. Tu orang tua bahasa lama dia panggil kikir. Biasa tengok kikir ah. Mu tengok lama-lama. Kikir ni tonyoh pergi tu, gigi rosak. Tonyoh kau ni dia tak apa, dia duduk macam tu ah. Tu kikir. Jadi syuhun ni kikir. Kalau boleh hak orang dia nak sapu, hak dia tak bagi. Ni penyakit ni kedekut yang boleh berbahaya. Baik tu kalau Tuhan bagi kat satu orang, dia sakit hati. Kalau boleh bagi kat dia. Kalau boleh hak kawan tu bagi jatuh, kau ni bagi jatuh, kau ni bagi jatuh, hak dia tak apa. Hak dia jangan bagi jatuh. Ni penyakit ni bahaya. Kita kena semak diri kita. Yang pertama, sifat bakhil yang dipatuhi. Yang kedua, hawa nafsu yang diikuti. Hawa nafsu yang diikuti. Nafsu kita, dia suruh, dia ajak, kita ikut dia. Nafsu kan nak makan banyak, nak relax banyak, nak seronok banyak, nak hak yang Tuhan larang semua dia nak buat, kita ikut dia. Membujur lalu, melentang patah. Hukum peduli apa? Tinggal belakang. Dan yang ketiga, merasa bangga dengan diri sendiri. I'jab, ujub tadi ni, bangga diri sendiri. Dia boleh tu, dia boleh ni, dia berasa dia hebat. Jadi bangga dengan amalan termasuk juga. Pagi-pagi lagi dia sembang mengantuk. Pagi ni Ustaz pasal apa mengantuk? Malam buat qiyamul lail. Dia tak habang direct dia qiyamul lail, habang dia mengantuk kan. Macam nilah. Kata pun dia habang esok hari Khamis, dia kata saya Khamis ni macam nilah. Apa dia macam ni tu? Puasa. Daripada arwah ayah saya sampai lah, saya Khamis macam ni. I'jabul mar'i, dia ujub, berasa hebat dengan amalan dia. Jadi tiga-tiga ni rosak. Amalan kena buat, tapi jangan ada riak, jangan ada ujub. Bukan sampai dah, kalau gitu tak payah buat amalan, tak payah tambah apa, tidak. Ni tiga penyakit yang boleh merosakkan kita. Baik, kita tengok satu-satu. Mungkin malam ni kita sempat baca yang satu. Pertama, cara meninggalkan sifat hasad. Sifat hasad ini adalah bercabang daripada sifat bakhil. Kan tadi kita kata bakhil, dia cabang daripada bakhil tu. Kedekut tu yang dia jadi hasad tu. Kedekut tu ambil kat dia, kita tak nak, kita nak bagi kita. Kerana orang yang bakhil ialah orang yang tidak mahu memberikan sesuatu yang ada di tangannya kepada orang lain. Dia tak bagi hak duk tangan dia, kalau boleh dia genggam, tak tirih lah, tak bagi kat orang lain. Bakhil. Bila nak bagi tu dia tapih pula. Ni yang jadi macam Qarun. Kan Qarun tu mula-mula bukanlah orang senang, orang susah. Minta nak mengaji kat Nabi Musa, aku nak cari sikit Musa kata terani elok dah. Dia kata nak minta juga. Musa kata un tak boleh, un lah bagi faham. Un tak boleh, un terani elok dah. Dia minta juga. Lepas dah dapat tu dia lupa. Mula-mula tinggal hak sunat, lama-lama tinggal hak wajib, lama-lama dia jadi berat. Dia kuat kalut. Tuan, moga-moga kita baca tentang Qarun, penyakit bakhil yang ada pada Qarun tu tak hinggap dalam diri kita. Dan sahih dan syahih, bersangatan bakhil. Ada terjemah bersangatan bakhil. Kalau bahasa Melayu klasik tadi kikir, ialah orang yang tidak mahu melihat kurnia Allah atau perbendaharaan Allah yang sebenarnya bukan perbendaharaannya tercurah kepada sesiapa saja daripada hamba Allah. Dia nak
kalau boleh jangan bagi kat orang lain. Bukan hak dia tu, hak Allah. Allah yang atur kepada A, pada B, pada C. Dan dia tu yang dia masuk campur Tuhan, kalau boleh Allah jangan bagi kawan tu. Ni yang kata Syahih tadi ni. Maka Syahih ini lebih jahat daripada bakhil. Dan orang yang hasud ialah orang yang merasakan keberatan, merasa keberatan bahawa Allah mencurahkan nikmat dan kurnia kepada salah seorang di antara hamba-hamba Allah. Di antara hamba-hamba Allah yang ada, yang Allah bagi orang ni buat kerja sikit tapi dia naik tangan, kawan ni menega dia maju. Kita ni buat macam-macam, habis dah plan A, plan B sampai plan Z tak boleh. Maka ketiga tu dia main penyakit hasud. Pasal Allah bagi kat dia, kita tak mau. Kalau boleh bagi kat kita, jangan bagi kat dia. Sama ada nikmat itu berupa ilmu, harta, kecintaan manusia, atau apa sahaja habuan yang diberikan Allah kepada hamba-hambanya. Sehingga orang yang hasad ini bercita-cita kalau boleh nikmat Allah itu hilang dari orang lain, walaupun ia tidak mendapat apa-apa keuntungan daripada hilangnya nikmat tersebut. Nikmat yang ada pada orang tu dia tak dapat, tak apa, janji terbakar ghaib biturih lagi bagus. Pasal apa? Pasal hasad. Bukan hak kawan tu pasti mai kat dia. Tak dapat kat dia, tak apa, janji kawan tu jatuh bankrupt, dia seronok. Allah, penyakit ni rupanya. Kita ada ingat biasa-biasa je, rupa ni penyakit. Orang hasad ni dia tidur tak lena. Lagi dia hasad, lagi kawan tu naik. Tu lagi dia tak lena. Lagi dia tak lena, kawan tu kau naik tangan, lagi dia tak lena. Lah kali mati meragal lagu tu lah. Penyakit hasad ni dia akan mati meragal. Faham maksud mati meragal? Ni kedah klasik. Mati meragal ni dia tak senang lah jawab dia kat mana pun. Jadi dia tak dapat mati kurus kering gitu. Rupanya temperature dia naik bukan pasal apa, bukan pasal makan kambing pun, pasal hasad tadi ni salah satunya. Maka sifat hasad ini adalah kejahatan yang luar biasa. Kerana itu Rasulullah SAW pernah bersabda, Al-hasadu ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hataba. Sifat hasad itu memakan akan pahala kebaikan seperti api memakan kayu api. Nabi buat tamzilan macam api makan kayu api. Lah ni kita tak tahu kayu api, kita dah masak dalam gas. Tak padahal ikut sikit-sikit kayu api tu. Kalau dulu nak buat kenduri, cari kayu api lah, selori ke 2 lori kan, petang habis, 2 lori habis dah. Pi mana ni? Hak kita berlori-lori ambil tadi ni, rupanya dah hilang, api makan. Macam itulah kebajikan. Kebajikan kita buat, kita mengaji, kita mengajar, kita semayang, kita puasa, kita derma, kita infak, kita sedekah, kita gotong royong, kita buat macam-macam yang boleh pahala. Pahala tu hilang. Hilang pasal apa? Pasal penyakit hasad. Sambil-sambil dia buat amalan baik, hasad dia main juga. Bila ada ni, habis dia makan habis. Makan habis pahala-pahala. Pi akhirat nak cari pahala, Allah Ta'ala pahala dah tak ada, habis. Habis pi mana? Habis dimakan oleh hasad tadi. Jadi penyakit ni balik semak ada dari kita. Kalau ada istighfar, bertobat semua. Dan orang yang hasad ini sebenarnya sentiasa jauh daripada kasih sayang. Nak main kasih sayang apa? Dia hasad, dia dengki, dia tak ada sayang dengan manusia, tak ada kesian kepada orang lain, dan sentiasa berada di dalam seksaan di dunia ini. Di dunia dia seksa. Lah mau tak seksa ni, dia berasa pedih. Dia sakit hati yang kawan tu kau naik, kau maju, perniagaan dia maju, kau maju, syarikat ni pun nama kau maju. Ada lagi kau maju? Ada yang masih? Tentu ada syarikat kau maju nama ada. Tak boleh tengok lah. Lagi kita duk geram dengan dia kau maju. Jadi deraan hati kita. Di dunia pun dia seksa lah.
Dan tambah lagi siksa di dunia dan di akhirat. Nanti akhirat lagi siksa lah, tak ada pahala. Mana dia berasa Allah bagi tak kenal. Pasal apa bagi kau tu kaya, patut bagi aku kaya. Pasal apa bagi dia pandai, patut bagi aku pandai. Dia berasa Allah buat tak kenal. Sudah tentulah di akhirat dia kena siksa. Di dunia ini ia tersiksa dengan tekanan perasaan. Bila-bila masa Allah selalu mencurahkan kurnianya kepada orang ramai, bahkan kepada kawan-kawan yang hasad itu, yang ia mengenali mereka. Kawan dia mengaji sekali buat kerja, dia tu naik tangan, pas dia naik tangan, kita tak naik tangan. Ni duk tekan tu di dunia. Maka sentiasa pula orang yang hasad itu dalam penyiksaan bila ia melihat kemurahan Allah terhadap orang lain. Maka begitulah keadaannya sampai ke akhir hayatnya. Manakala di akhirat pula lebih dahsyat lagi, kerana seorang hamba tidak akan mencapai hakikat iman selama ia belum lagi mencintai bagi seluruh kaum muslimin. Kan dalam satu hadis Nabi kata, la yu'minu ahadukum, kamu tak beriman sehingga yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi, sehingga kamu kasih kepada saudara kamu macam kasih pada diri kamu. Orang yang hasad dia tak kasih saudara dia, kalau boleh biar saudara dia lingkup, jatuh, macam mana ada kasih? Jadi maknanya tak ada iman. Bila tak ada iman, dia di akhirat dalam keadaan bahaya. Di dunia tertekan perasaan, di akhirat Allah kira orang ni tak ada iman. Dunia bahaya, akhirat pun bahaya. Selama ia belum mencintai bagi seluruh kaum muslimin apa-apa yang ia cintai bagi dirinya sendiri, bahkan sepatutnya hendaklah ia bersama dengan perasaan seluruh kaum muslimin, baik dalam kesenangan ataupun dalam kesusahan. Kerana orang Islam itu ibarat sebuah bangunan. Nabi dalam satu hadis, Nabi kata orang Islam ni macam satu bangunan, yashuddu ba'duhu ba'da, menguatkan antara satu dengan yang lain. Kita ni macam batu bata, kita salah satu batu bata saja, kawan tu tolong tampung kau ni. Perasaan tu kena ada. Bila ada, baru jadi Islam yang sempurna. Tapi kalau kita anggap kita tak perlu orang lain, tak perlu orang lain, itu bukan Islam yang sempurna, di mana satu bahagian mengukuhkan bahagian yang lain. Dan seperti sebatang tubuh, apabila mana-mana anggota merasa sakit, maka penderitaan itu dirasakan oleh seluruh anggota badan yang lain. Dalam satu hadis Nabi kata, perumpamaan orang mukmin ni macam tubuh badan kita. Hak sakit ni, sakit kita sakit perut, tangan ni ambil minyak angin gosok perut, tangan boleh sampai kan. Mata boleh main perut, mata boleh main maksud Mahdi. Mata teriak lah, dia tak boleh main, dia hantar main ayak mata. Mulut aduh. Pinggang tu asal sakit perut, lajak sampai pinggang. Pasal apa? Macam itulah orang mukmin. Kawan kita sakit di Burma, di Sri Lanka, kita duk syok gelak. Mana kita tak jadi macam Nabi buat perbandingan tadi. Sakit, turut sakit semua. Dan orang pun buat kajian, kan ada satu perubatan, dia nak habaq sakit, dia periksa apa? Dia ambil rambut tu. Rambut tu picit, rambut boleh habaq sakit apa? Rambut apa? Dia sakit dada. Sakit apa? Tu saya tak mengaji bab tu, tak mau ceramah panjang lagi, tak betul. Nah, habaq kata hak yang Nabi kata perumpamaan macam satu badan tu, orang dah buat kajian betul sungguh. Ambil rambut ke, ambil janggut ke, ambil kuku picit, boleh tahu dia ni kencing manis ke darah tinggi.
Begitulah gambaran seorang mukmin itu. Kawan kita sakit di sana, di sini, tertekan, ditindas, dia apa, kita ni kena rasa sayang, kena rasa simpati, kena rasa kesian. Jadi orang yang hasad ada ke sifat ni? Orang yang hasad sudah tentu tak ada sifat ni. Sifat kasih sayang, kesian, simpati tak ada pada orang hasad. Maka bagaimana yang kata dia beri iman sempurna? Jadi jika engkau dapati hatimu bukan dalam keadaan yang seperti ini, maka sifat hasad masih wujud dalam hatimu. Kalau kita pun tak ada rasa kasih sayang, tak ada rasa prihatin kepada orang Islam yang lain, ingat kita pun ada gitu hasad. Cuma tinggi rendah ya. Semua kena rajin-rajin semua bila ada dalam keadaan bahaya. Dan hendaklah engkau berusaha untuk membersihkannya, kerana usahamu dalam meninggalkan penyakit ini adalah lebih penting daripada engkau menyibukkan diri untuk mendalami ilmu furu', cabang ilmu fiqh yang halus-halus dan ganjil-ganjil, dan memperdalami masalah-masalah yang dikhilafkan oleh para ulama. Ini bagi orang yang nak rajin mengaji, kata Imam Ghazali. Kadang-kadang dia pergi mengaji hak khilaf tu banyak, hak halus-halus tu banyak, hak yang patut utama tu ditinggal. Dia mengaji masalah banyak sangat. Kalau orang ni telinga 7, nak ambil sembahyang basuh hak mana? Dia duduk pula bahas hak tu. Sedangkan ni hak hasad ni kena bincang tu, telinga 7 tinggal lah, bukan ada pun. Kalau ada main telinga 7 baru kita bagi doktor teropong telinga mana yang fungsi. Baik. Jadi kadang-kadang pergi duk cari hak furuk, hak khilaf kecil-kecil tu, hak berdebat ulama tu, hak tu tak apalah, ada orang yang mendalami bahagian tu, bukan semua orang. Tapi hak yang mengaji nak merawat penyakit hasad ni semua orang kena mengaji. Hak khusus tu padan seorang dua cukup, tak payah semua kita pergi terjun mengaji hak rumit-rumit. Kita tinggal yang asas yang wajib pada kita. Jadi sifat yang pertama riya. Riya ni mai daripada bakhil. Bakhil ni riya ni dia lajak pi jadi hasad. Tu yang dia sebut, tak kenal lagi. Bakhil ni dia lajak pi jadi hasad. Dengan sebab bakhil dia tak kesian, tak sayang kepada orang lain, itulah dia komplain Allah bagi, kalau boleh minta bagi kat dia. Ini sifat-sifat yang bahaya. Ya, masa ada lagi 5 minit. InsyaAllah 5 minit ni kita nak peringat lagi lah, sekali lagi peringat dah pertemuan lalu, peringat lagi, iaitu seminggu lagi kita akan jumpa dengan Ramadan. Jadi bila Ramadan, peringat jugalah, Ramadan adalah tetamu yang agung. Tetamu yang agung tu kita kena layan dia. Dia habaq dah, dia nak mai ni satu rombongan. Rombongan ni boleh jadi 30 atau 29. Ghalibnya 29 lah, 29 hari. Tu rombongan nak mai tu. Dia habaq nak mai tu hari Sabtu, hari Ahad. Bila nak mai satu Ahad tu, kita tetamu nak mai. Bila tetamu nak mai ni, kita tahu tetamu tu pula tetamu yang kita hormati, kita akan siap sedia. Kita pergi cari apa yang patut jamu, pergi beli tepung talaman yang atau apa-apa yang sesuai lah. Kalau pagi cara pagi, petang cara petang, malam cara malam. Tetamu tu nak mai. Begitu Ramadan ni tetamu. Jadi dia nak mai, kita dah siap sedia. Alhamdulillah. Antara siap sedia kita ni, kita dah rasa seronok. Rasa seronok dengan kedatangan Ramadan. Kita baca doa pun lama dah. Allahumma barik lana fima baqiya min syahri Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, ya Tuhan, berkatikanlah pada kami yang berbaki lagi Sya'ban seminggu ni, dan bagi sampai Ramadan. Jadi kita nak mai pasal nak ra'i tetamu Ramadan ni pasal apa? Pasal Ramadan ni ada macam-macam. Ada macam-macam. Ada di Ramadan ada jihad. Di Ramadan ada tahzibun nufus. Di Ramadan ada riyadah. Jihad apa dia? Siang pun berjihad, malam pun berjihad.
Jihad siang dengan puasa. Puasa tu jihad tu. Pasal apa jihad? Pasal macam-macam teringin. Bulan lain bukan ada bazar. Bulan Ramadan ada bazar. Bazar Ramadan. Bila pi bazar Ramadan teringin macam-macam. Lama tak makan cucuk badak. Pipi pula orang jual badak kata ni badak ni ori. Memang badak ada. Belilah. Dia biasa cok udangnya dia udang. Badak pun ada. Beli. Lepas tu kita boleh jihad. Tak beli tak apa. Tapi takat patut padat. Tak belilah je. Kan takat tu kadang-kadang kita ni duduk taman kan pernah makan keladi pun. Tapi mai Ramadan yang keladi pun kita berebut. Kan? Keladi tu berebut dengan korang. Kita duduk taman tak nak makan keladi. Tapi bila Ramadan teringin jihad. Bukan salah makan. Tapi itulah kata lawan sikit. Siang dengan puasa. Puasa ni bukan pasal nak diet. Puasa ingat man shama ramadhana imanan wahtisaban. Pasal kita puasa ni iman pada Allah. Wahtisaban nak harap pahala. Ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Allah ampun dosa yang telah lalu. Tu jihad waktu siang dengan siam. Siam bukan sekadar tinggal makan, tinggal minum. Tinggal al-imsak, tahan diri dari benda-benda yang haram. Yang kita duk mengaji kitab ni, mata, telinga, mulut, tangan, semua jaga. Kalau gitu seminggu lagi buat siap-siap habis. Bukan seminggu dia pun kena jaga, Ramadan lagi kena jaga. Dalam satu hadis Nabi kata rubba saimin laisa lahu min siyami ilal ju' wal atas. Ramai orang yang berpuasa dia tak dapat apa, lapang, letih dan dahaga. Lapang dan dahaga. Pasal apa? Pasal sekadar tak makan, tak minum. Mata tak berpuasa. Telinga tak puasa. Telinga masih dengar. Kalau tak boleh dengar, sumbat lagi wayar bohoi. Bodoh dua belah. Pergi dengar era fadira ke apa-apa. Tak menyentuh siapa-siapa, kebetulan sebut. Telinga tak puasa. Bila telinga tak puasa, ya dia tak dapat pahala. Puasa tu jadilah hukum pekah kata boleh, tapi tak ada pahala apa. Apa dia? Yang jaga semua anggota. Tangan, kaki, mulut, lidah. Dan hak nombor 5, Allah yastaksira minat ta'am waqtal iftar. Jangan perbanyak makan waktu berbuka walaupun halal. Takat betul badan ya. Jangan lejak. Sebab tu Nabi ajak kita buka puasa tamarat, buah tamar 2-3 biji dulu lapik ya. Kita hantar ganji sekerat besin Allah kan. Lepas tu dia letih sangkut tu. Lepas kena ganji gudang garam pula Allah. Tak ada gudang garam tak isar kot. Jadi tak dapatlah puasa, tak dapat duduk macam lama. Jadi kita nak puasa tu naik martabat yang khawas. Dan yang akhir sekali untuk tambah nilai puasa ni, jihad ni, lepas kita buka puasa, harap-harap Tuhan terima. Bimbang-bimbang takut Tuhan tak terima. Ya puasa tadi aku buat ada benda banyak tak betul lagi, tapi harap-harap Tuhan terima. Dan bimbang juga takut tak terima. Begitulah semua amalan yang kita buat. Pasal sembahyang, pasal perkata astagfirullah, takut sembahyang kita pun ghalid. Cuai terlena apa gitu gini tak cukup. Balik umrah, pi buat haji, sedekah apa, hujung-hujungnya lepas baca Quran, hujungnya harap Tuhan terima, bimbang takut Tuhan tolak. Antara dua tu kena seimbangkan di antara khauf dan raja. Tu jihad siang. Jihad malam pula dengan qiyam. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa yang qiyam pada malam Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala, bukan pasal lain, bukan dia buat qiyam tu pasal nak bagi longgar perut, tadi dia ketat, nak bagi longgar sikit, senaman sikit, kesempatan main senaman sama bulan puasa. Tak. Imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Qiyam Ramadan. Imam Nawawi kata apa? Qiyam Ramadan ni buat apa? Imam Nawawi kata qiyam Ramadan salatut tarawih. Pasal tarawih tak ada bulan lain, hanya ada
pada bulan Ramadan. Okey, InsyaAllah jihad. Oh, nak habis 20 kan mudah. Biasanya 8 cerah. Pasal apa? Saya takut dengan Sayyidina Umar. Dulu kan ada 4 rakaat Abi Bakrin radhiyallahu an, sampai 8 Umar bin Al-Khattab. Habis Umar lari balik. Balik takut Sayyidina Umar sebenarnya. Tak apalah, nak buat 8 pun tak apa. Tapi ustaz, ada satu soalan. Saya tu tengah majak orang tanya, 8 ke 20? Saya kata 8 pun boleh, 20 boleh. Ustaz jawab betul ya ustaz? Kita betul 8 pun boleh, dah betul. Oh, kemah. Ya 20 ni para sahabat semua dah muttafaq. Ijma' sukuti Sayyidina Umar. Bukan Umar kelubi ni, Sayyidina Umar. Dan semua sahabat-sahabat setuju dengan Sayyidina Umar. Hak 8 yang Nabi buat, dia 20 tak apalah. Jadi kalau pilih 8 tapi yang penting bagi elok 8 pun elok, 20 elok. Tak apalah, kita buat 20 lah. Pasal apa? Pasal tak lama dah kot. Hak muda ni lagi sihat, buatlah 20. Tuan-tuan sibuk ni tak habis sibuk. Jadi mai kita azam nak bagi beres tahun ni. Kita bila ada azam Allah bagi laluan. Tapi yang tak ada azam tu lepas 8 dia panas, dia senak, dia kembung. Lawat tu kita jihad tu. Jihad. Nak kena gagah ke dahulu. Buatlah kau mana pun. Sebab tu orang dulu bila hujung-hujung Syaban ni dia pergi tebuk kepala. Pasal apa tebuk kepala? Pasal nak bagi sembahyang tarawih tak lena. Tu salah satu lah. Jadi lah kita tak tebuk kepala pun lah cari ubat apa-apa lagi bagi tak mengantuk, bagi cergas. Dan ubat yang paling utama jangan makan banyak lah. Ni hantar pulut serikaya sekerak pinggan, kapur sampai maltih ngoh kan. Apa ni jus mikai sekerat jam. Allah, ni lah. Ni maltih. Tu kata jihad. Siang jihad dengan puasa, tahan diri dari perkara yang haram, malam jihad dengan buat qiyam. Okey, buat tu kita bagi cantik. Kalau 20 pun elok, kalau 8 pun elok, tapi baik dah 20. 20 lebih banyak daripada 8. Dulu 50, saya umur 55. Tolak 10, 45 tahun dulu. 45 tahun dulu Masjid A'la lama tu. Yang A'la lama Masjid Tera tu, tabligh lah ni. Masjid tu Tok Imam baca laju betul. Senapah Fatihah dengan ayat. Tapi Tok Imam tu laju, makmum lagi laju. Bukti dia Tok Imam tak Assalamualaikum Allahumma salli wa sallim. Bila Tok Imam baru salam dia Allahumma salli wa sallim. Lagi cepat lah. Potong. Jadi tak elok buat itu. Kita buat bagi elok. Relax. Tarawih ni relax. Habis tu selawat. Selawat bagi boleh pahala. Selawat boleh pahala, kena baca bagi betul Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi sallallahu wa sallam alaihi. Allahumma salli. Cara tak apa, ustaz ajaklah kaifiat dia kat mana, bagi kena. Tapi kadang-kadang selawat pun tak mengaji, pakai ikut-ikut alaihi. Dia ambil ujung-ujung. Aku kampung zaman lama lagi tu lah, malah esok main lain. Tu Melayu langsung. Ini tak boleh pahala. Biar solawat tu boleh pahala. Sembahyang tarawih je. Tarawih tu rehat, relax. Alhamdulillah saya ambil sembahyang sini tuan sudah baca cantik, baca relax. Boleh. Habis-habis 2 rakaat dah letih minum air lu. Agak petagih tak rokok lu. Tu kira tu lah. Sampai bisa rokok tu dia jadi kot lain lah. Ada setengah tempat buat tu saya sebut tu. Tak salah. Takat minum air, nak mengeliat, nak apa tu memang tarawih rehat. Jangan kalut. Jadi dalam Ramadan ada jihad. Di Ramadan juga ada tahzibun nufus, mendidik jiwa kita. Didik jiwa dengan Al-Quran, tilawatul Quran. Ambillah Quran tu, baca. Buat jadual masing-masing kita. Cantiknya tadarus. Tak ada siapa nak tadarus, carilah keluarga kita, kawan kita, siapa-siapa. Kalau tak boleh tadarus pun baca Quran. Tahzibun nufus, mendidik jiwa. Di Ramadan juga ada apa dia satu lagi, riadah. Bukan riadah kita jogging di tasik tu kita buat dah. Riadah, melatih diri kita
buang sifat hak sebut tadi ni, sifat bakhil, dengan banyak infak, dengan banyak derma, riadah, dengan banyak aljud, pemurah, dan infak. Yang kata pemurah ni apa dia? Pemurah ni beri apa yang patut kepada siapa yang patut. Itu baru nama pemurah. Dia beli mercun bagi kat cucu, habis RM100 kat tu. Tu tak nama pemurah. Beli mercun untuk cucu. Mercun ni bukan benda yang patut. Ni bukan budaya Islam langsung. Out dah. Lebih ada orang beli dah. Ibu hitam beli balik dah, tak puasa lagi. Tu dia sambut puasa cara tu. Sebab kita yang mengaji bukan begitu. Jadi bulan Ramadan, bulan yang hebat. Di sana ada apa? Ada jihad. Di sana ada tahzibun nufus. Di sana ada riadah. Moga-moga kita tahu macam tu, kita akan sambut, kita akan buat dengan yang terbaik. Moga-moga Allah jadikan Ramadan tahun ni lebih baik daripada Ramadan tahun-tahun yang lalu. Salah silap saya minta maaf, dan yang baik itu daripada Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, Allahumma 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Allahumma astur uyubana wa uyuba muallimina anna wa la tuzhib barakata ulumihim anna birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fima baqiya min syahri sya'ban wa ballighna ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.